Kami mengucapkan terima kasih di atas kesudian wakil-wakil dari PIPM, terutamanya Encik Yusuf Azmi untuk hadir ke sekolah kami seawal pagi ini untuk memberi ceramah berdasarkan kepada hak pengguna. Diharapkan semua warga sekolah, terutama para pelajar, dapat beroleh ilmu pengetahuan yang berguna dengan membuat catatan di dalam buku nota masing-masing. Baiklah, seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Encik Yusuf Azmi untuk memberikan ceramah kepenggunaan buat semua warga FMDC Nusantara. Dengan hormatnya dimulakan. Syukur kepada Allah SWT, syukur kepada Rasulullah SAW dan kita dapat bertemu pada hari ini. Saya pun tak tahu nama sebesar je Wan Kirogaya dan guru-guru cikgu-cikgu, adik-adik, anak murid-murid kerja adik-adik saya lah. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Saya lihat pada hari ini kita kena tahu, saya sendiri bila tengok adik-adik sekolah ni saya cemburu. Pasal saya sekolah sampai usia saya 12 tahun sahaja. Bukan sebab saya tak nak pergi sekolah, tapi sebab saya datang daripada keluarga yang susah, yang saya tidak mampu untuk pergi ke sekolah. Pada usia saya 7 tahun, saya pergi ke sekolah, saya tidak mencari kawan. Saya pergi ke sekolah, saya kena mencari customer. Itu yang saya lalui. Saya nak kongsikan sedikit kepada adik-adik supaya tahu hari ini penghargaan pada diri kamu sendiri pada hari ini. Saya pada umur saya 7 tahun, saya kena pergi sekolah, saya kena memastikan bahawa besok ada customer nak beli nasi lemak saya, nak kari pak saya. Itu saya lalui sehingga saya usia saya 12 tahun. Tetapi saya sangat minat belajar. Malah saya pernah mendapat pelajar cemerlang dalam matematik dari tahun 1 sampai tahun 5. Orang yang pandai dalam matematik waktu sekolah. Tapi saya tidak boleh pergi ke sekolah apabila saya gagal satu. Jadi saya lihat pada hari ini bukan menjadi satu kencangan pada saya untuk meneruskan hidup walaupun saya tidak belajar. Tetapi apa yang saya buat sambil saya berniaga pada usia saya umur 13 tahun, saya tidak pergi sekolah lagi. Tetapi saya belajar sambilan di rumah. Malah saya cuba nak pergi kelas, tapi saya tidak mampu sebab saya kena menanggung 7 adik-beradik saya untuk pergi ke sekolah. Jadi ini yang saya lalui setiap hari. Jadi adik-adik kena bersyukur pada hari ini yang adik-adik dapat pergi ke sekolah, dapat didikan ilmu yang you all perlu hargai. Yang you all tahu apa yang you all dapat pada hari ini, tak semua orang pasti dapat. Memiliki apa yang you all miliki pada hari ini, tak ada orang yang boleh memiliki. Dan berapa ramai orang yang di luar, berapa ramai orang yang di luar tidak bersekolah, yang tidak mampu untuk duduk di tempat kamu duduk sekarang. Sebab itu saya melihat pada hari ini you all sangat bersyukur, perlu bersyukur. You all dapat tempat di sekolah. Banyak orang di kampung-kampung yang tidak dapat sekolah, banyak orang yang tidak dapat kedudukan yang di mana you all dapat hari ini. Jadi kenalah kita hargai. Tetapi hari ini saya cuma nak berkongsi sedikit tentang hidup saya pada awalnya. Tapi apa yang saya nak cakap pada hari ini, pada zaman ini, tahun 2020 yang akan datang, pada hari ini kamu akan menghadapi cabaran yang lebih besar daripada apa yang saya lalui pada hari ini. Kerana kamu lah yang akan membawa generasi pada masa akan datang.
yang di mana hari ini berapa ramai orang tidak menghargai cikgu, yang menghargai cikgu yang mengajar mereka, yang mendidik mereka di sekolah, yang apabila mereka bekerja nanti mereka menjadi seorang doktor, menjadi seorang peguam, menjadi seorang pensyarah, mereka juga datang dari sekolah. Seorang mekanik juga datang dari sekolah. Sebab itu perlunya kamu tahu hari ini, kamu perlu menghargai cikgu-cikgu pada hari ini. Tetapi pada hari ini saya lihat tidak ada lagi orang yang menghormati cikgu seperti mana pada zaman dulu, iaitu orang mempunyai didikan daripada cikgu, yang menghargai cikgu supaya mencapai kejayaan. Kalau kamu menjadi orang kaya, kamu menjadi orang kaya dengan tidak mempunyai ilmu, itu ilmu apa? Ilmu yang diberi nama itu perhargaan. Berapa ramai yang anak-anak murid hari ini tidak menghormati cikgu. Cikgu tegur tak boleh. Kalau cikgu rotan, kena report. Hari ini kita kena tahu yang cikgu ini tugas dia adalah mendidik dan mengajar. Sebab itu saya membawa tajuk iaitu kepimpinan anak muda pada hari ini, kerana kita kena tahu. Kalau kita mempunyai kedudukan satu hari nanti, kalau kita mempunyai harta, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai kekayaan, tetapi kita tidak menjalankan tugas amanah kita dengan betul, maka kita seperti tidak mempunyai ilmu. Ilmu ini perlu dipraktis. Dan adik-adik kena tahu pada hari ini, apa yang kamu belajar pada hari ini adalah 10% saja yang akan kamu bawa apabila kamu berjuang di masa akan datang. Yang kamu perlu lakukan adalah praktikal. Praktikal pada diri kamu, bagaimana kamu nak mengharungi hidup. Adik tahu tak, adik-adik dalam dewan ini semuanya akan menjadi seorang ibu dan akan menjadi seorang ayah. Betul? Apa yang kamu harapkan kepada anak-anak kamu? Apa yang kamu harapkan pada anak-anak kamu? Mestilah kamu nak anak kamu berjaya. Betul? Mestilah kamu nak harap anak kamu menjadi orang yang berilmu. Mestilah kamu nak harapkan anak kamu menjadi mempunyai suami yang baik, kononnya nak mempunyai isteri yang baik. Tetapi kalau hari ini kita tidak buat baik, menjadikan hubungan yang baik sesama kita, bagi masyarakat Melayu, India dan China hari ini tidak berpakat-pakat untuk bersatu, bagaimana kamu akan melepasi cabaran yang akan datang? Hubungan kita yang paling penting kita kena jaga adalah hubungan kita dengan manusia. Bagi orang Muslim, hablum minan nas, hablum minan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, kita kena jaga hubungan dengan manusia. Bagi orang yang bukan Muslim, dia kena jaga juga hubungan dia dengan Tuhan dan juga manusia. Tetapi hari ini banyak yang tidak menjaga hubungan dengan manusia. Menjaga hubungan dengan Tuhan satu perkara, menjaga hubungan dengan manusia juga satu perkara. Kenapa saya kata you menjaga hubungan dengan Tuhan tetapi you tidak menjaga hubungan dengan manusia? Itu perkara yang kita lihat jelas, iaitu you dengan Tuhan tadi, tetapi bagaimana hubungan you dengan manusia? Kalau you jaga hubungan dengan manusia tetapi you tidak jaga hubungan dengan Tuhan juga, benda yang jelas you perlu pastikan benda ini seimbang. Adik tahu tak, yang ni akan jadi doktor. Contohnya adik, you you nak jadi apa? Apa you punya ambition nanti when you grow up? Belum tahu. Alamak. Belum tahu lagi nak jadi apa. Tak simpan apa-apa cita-cita. Habis kau siapa? Sains. Form 3. Cita-cita belum ada. Hari ini kita nak jadi pemimpin. Semua dekat dalam ni kena jadi pemimpin. Betul? Kita kena jadi pemimpin. Walaupun kita seorang doktor, kita kena jadi pemimpin. Sebab apa? Kita kena memimpin sebuah keluarga. Benda ini, generasi ini berlarutan, berjalan seperti biasa. Dia akan berjalan juga akan ada satu hari nanti berkahwin, ada anak you akan ikut isteri. Tetapi kalau hari ini you tidak tanamkan, tidak pupukkan kesedaran pada awal, bagaimana you nak melepasi pada zaman akan datang nanti? Kalau tahun 2020, apa yang akan jadi? Apa yang kita harapkan kepada negara kita? You tahu tak, di negara luar, you tengok di Palestin, apa terjadi? Masyarakat dia tidak boleh, budak-budak tidak boleh pergi ke sekolah. Saya ada tengok satu artikel tu, yang satu video yang di mana seorang budak dia dapat pergi sekolah, dia menangis-nangis. Kita bangun lewat,
Pergi sekolah, lambat masuk kelas, cikgu marah, lawan cakap cikgu. Betul tak? Kita bila cikgu tegur, cikgu kita marah, cikgu ini adalah ibu bapa yang kedua bagi kami. Dan kamu harus sedar pada hari ini. Dan saya bukannya nak apa, nak marah kamu pada hari ini. Saya nak berkongsi pada kamu pada hari ini yang kesabaran yang saya cakap ni adalah saya melalui kesabaran yang besar. Bayangkan saya ilmu dah lah kurang, pelajaran tak ada, nak kerja apa dekat luar tak ada kerja. Saya terpaksa berniaga. Tapi alhamdulillah hari ini walaupun saya tidak kaya, tetapi saya pun mampu untuk memimpin keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya, walaupun saya tidak mempunyai keluarga yang besar. Tetapi apa yang lebih penting, apa yang kita kena tahu pada hari ini, iaitu kita mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab yang di sekolah ini, tanggungjawab kamu di sekolah. Tanggungjawab kamu yang lebih besar adalah tanggungjawab kamu bila kamu habis sekolah nanti. Dan saya juga nak sarankan kepada guru, saya faham kebanyakan guru hari ini dah takut nak rotan anak murid. Pasal kalau rotan nanti adalah masalah yang akan datang, akan berlaku. Adik, kalau adik tahu tak, dulu saya sekolah, kalau saya cikgu rotan saya suka, saya sayang dia. Sebab cikgu tu sayang pada saya. Dia rotan saya sebab dia sayang pada saya. Dia nak ingatkan saya. Adik nak tak satu hari nanti hidup tanpa ditegur oleh siapa? Nak? Rasa kita pandai sendiri, rasa kita bijak. Dah tak ada orang nak tegur kita. Sampai satu masa nanti, bila kita dah habis sekolah nanti, tak ada siapa nak tegur kita. Kita faham? Bila you masuk universiti nanti, dah tak ada siapa yang akan tegur you. Pensyarah pun tak berani nak tegur you dah. Pensyarah hanya mengajar pada hari ini. Didikan awal di sekolah, daripada rumah pergi ke sekolah itu sekolah rendah dan sekolah menengah. Nak kita hidup sampai satu hari nanti tidak ada siapa nak menegur kita. Nak kita buat salah, tak ada orang nak tegur, tak ada orang nak beritahu dengan kita, tak ada orang nak nasihat kita. Maaf, abang bukan serius, tetapi abang orang yang tegas untuk bawa kamu pergi ke depan, tegas untuk bawa kamu melalui kehidupan yang sukar di luar sana. Dan mesti di sekolah ini ada seorang ayah, dia adalah seorang cikgu, mungkin seorang doktor juga, mungkin seorang peniaga kecil, mungkin seorang peniaga besar, seorang doktor, pensyarah, semua ada di sekolah ini. Betul? Kamu tengok tak macam mana ayah kamu melalui kehidupan dan ibu kamu melalui kehidupan pada hari ini. Yang kita lihat pada hari ini, berapa ramai anak-anak muda yang saya tengok dalam surat khabar, yang saya sendiri pergi keluar mencari macam mana modul untuk memastikan kesedaran kepada anak muda yang hari ini terlibat dengan dadah. Pada usia ini kamu terlibat dengan rokok. Pada usia ini saya pergi ke pusat hiburan, budak usia 15 tahun sampai ke 19 tahun sudah masuk ke pusat hiburan. Ini ke yang dunia kita nak cari? Ini ke yang kita nak bawa pada zaman akan datang? Adik boleh berhibur. Saya orang yang ingin juga berhibur. Saya kumpul duit, saya bawa anak-anak saya pergi umrah, pergi Mekah. Berhibur juga. Berhiburlah dengan cara yang sehat. Kenapa nak pergi ke pusat hiburan? Pusat hiburan kan itu adalah tempat yang tidak baik pada kita. Betul? Kita nak sehat kan? Kita nak cerdas, kita nak sehat, kita nak tunjuk didikan kepada kawan-kawan, nak tunjuk kepada rakan-rakan, nak tunjuk contoh kepada orang lain. Kena buat yang baik. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita sesama kita pada hari ini, percayalah satu hari nanti kita rugi. Setiap daripada anak-anak murid pada hari ini pasti ada guru kesayangan dan ada juga guru yang kamu tidak suka. Betul? Betul? Cikgu sayang ada, cikgu tak sayang pun ada.
You nak harapkan orang sayang dengan you, tapi you sendiri tidak boleh sayang pada orang. Kita ingin kita dihargai, tetapi kita tidak tahu nak menghargai orang. Layak ke kita rasa kita perlu disayangi dan kita perlu dihargai pada hari ini? Layak? Adakah kita rasa kita layak? Kita rasa kita ingin dibantu, tetapi kita tidak pernah membantu orang yang susah. Orang tak makan, datang ke sekolah bawa bekal. Kadang-kadang dia tak ada lagi sekolah. Kita makan kenyang, dia makan tak kenyang. Kita tak pernah bantu dia, kita harap orang lain membantu kita. Adik kena ingat, saya pesan adalah satu pesanan yang kena ingat satu hari nanti. Apa yang saya tanya pada hari ini akan menjadi satu titik pertemuan antara kamu dengan saya. Yang di mana kamu tahu apa yang saya cakap, penumpang yang akan datang kepada diri kamu adalah lebih besar daripada apa yang saya cakap pada hari ini. Balik dan tengok apa yang abang cakap, apa yang saya beritahu. Pentingnya you kena beritahu. Perlunya kamu menghargai cikgu yang mendidik dan mengajar kamu. Izinkan cikgu kamu, izinkan guru-guru kamu mendidik kamu, bukan mengajar. Kalau mengajar, kamu pergi ke sekolah, masuk ke dalam kelas cikgu ajar, kamu habis dia, kamu balik. Tapi kalau kamu boleh izinkan cikgu kamu mendidik kamu, guru-guru kamu mendidik kamu, maka kamu dapat ilmu dan kamu boleh praktis benda tu apabila kamu keluar nanti. Dan kamu boleh pesan kepada anak kamu nanti bila kamu dah besar, bila kamu dah berkahwin, kamu boleh pesan kepada anak kamu apa yang perlu kamu sampaikan kepada anak kamu. Saya tidak ada pesanan kepada anak saya pada hari ini. Yang saya pesan kepada anak saya, belajar pandai-pandai, dan saya didik anak saya supaya menjadi orang yang membantu orang lain. Orang yang boleh memimpin negara adalah orang yang boleh membantu orang. Kalau kamu seorang jutawan, kamu memiliki 10 juta dalam akaun kamu, tapi kamu tak boleh membantu orang lain, tak boleh membantu sahabat-sahabat kamu, tidak boleh membantu orang golongan asnaf, golongan miskin, macam mana kamu nak katakan hari ini kamu membantu? Sebab itu saya mengharap supaya adalah di dalam sekolah ini yang mungkin memimpin negara tuan. Adalah di dekat dalam golongan ini menjadi seorang doktor yang bertauliah, malah dia punya ilmu dan dia mempunyai didikan yang baik. Ada juga seorang doktor tetapi dia hanya seorang doktor. Ada juga dia seorang pensyarah dan dia hanya seorang pensyarah. Nak tak kita hidup macam tu? Saya buat research, saya bercakap, saya bertemu, saya jumpa dengan adik-adik saya di universiti, saya tanya dengan dia, adakah yang kamu belajar itu, kamu lari individual itu? Tak ada. Only 10%. Tetapi 10% yang dia belajar di sekolah, di universiti itu, yang dia boleh, kalau dia betul-betul praktis, dia boleh pastikan 100% dalam hidup dia digunakan daripada 10% motif yang dia ada di sekolah. Sebab apa di sekolah kami punya ilmu? Boleh tak mulai hari ini siapa yang rasa-rasa dia tidak suka cikgu tu, dia balik dia fikir apa yang abang cakap tadi. Kalau kena rotan balik jangan mengadu tak mak, malaikat cikgu tu rotan benda yang tak baik. Kalau cikgu itu rotan untuk didik kamu benda yang baik, benda yang kamu kena tahu hari ini. Di luar masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina ada yang bersatu, ada juga yang tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Kerana dia ada ilmu, dia tak praktis ilmu. Kita kena bersatu, kita kena naikkan nama negara kita, kita kena harumkan negara kita. Adik, abang di Cambodia, tahu tak apa yang abang lihat dekat Cambodia? Di Cambodia, orang nak buang air besar kena bawa cangkul. Kena bawa cangkul. Bawa cangkul, saya pergi Melayu sampah punya ni, saya lihat pelarian orang Cambodia, saya pergi jumpa. Dia bawa cangkul dia bawa cangkul untuk buang air besar. Kamu ada tandas, kamu pun tak jaga tandas. Harapkan cleaner hari ini jaga tandas. Kenapa masih hari ini kamu mengharapkan cleaner jaga tandas? Betul? Siapa yang cuci tandas sekolah? Ada pernah kamu fikir tak orang yang cuci tandas sekolah itu anggap ada seorang makcik dan seperti ibu kamu yang lepas kamu basuh sekali kamu buat apa di tandas itu, kamu tidak memikirkan orang yang akan menyelesaikan masalah di tandas itu, dan seorang makcik yang mungkin seorang ibu kamu. Pernah kamu berfikir
Pernah kamu review balik dalam hidup kamu apa yang kamu dah pernah buat dekat sekolah? Abang tak harap adik sayang dekat abang tu, suka abang tu. Apa yang abang nak beritahu adalah peringatan kepada kamu yang kamu perlu lalui akan datang. Cuma bayangkan kalau ada dekat sekolah ini yang patah jadi seorang cleaner, tiba-tiba orang masuk ke tandas, tidak kunci tandas itu dengan bersih. Selepas menggunakan tandas, dia datang, dia kata, apa punya manusia dalam sini, betul? Kamu ingat balik apa yang kamu buat dulu. Kamu ingat apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Lepas ini, kalau boleh, kamu sendiri pakat-pakat pastikan, bukan suruh pergi cuci tandas, pastikan tandas itu bersih. Nampak tanaman pokok ni, cakap dengan cikgu, cikgu apa yang kami boleh bantu, kami bantu cikgu. Jangan cikgu minta tolong baru nak tolong. Cuba bayangkan dekat semua sekolah ada pokok-pokok yang cantik yang di mana anak murid dia sendiri yang pergi bantu untuk buat tanaman-tanaman pokok. Tanam cili ke, tanam benda yang berhasil, betul? Landscape lah. Faham? Ya? Okey. Saya lebih nak bercakap tentang hari ini peranan adik-adik kita lihat balik. Ya? Kita lihat balik pada tahun 1957 di mana kita mencapai kemerdekaan. Kita merdeka betul? Negara kita merdeka, tapi masyarakat pada hari ini tidak merdeka. Sebab apa? Sebab ada ilmu yang kita tidak buat dengan betul. Adik-adik yang akan jadi seorang pemimpin, adik-adik yang akan memastikan hari ini negara kita dalam keadaan baik. Adik-adiklah contoh. Sebab apa? Kalau kamu ingin melihat negara itu pada masa akan datang, kamu lihatlah anak muda pada zaman ini. Adik-adik anak muda yang akan memimpin. Betul? Daniel ada ke Daniel ada. Daripada 5 amanah ada Daniel. Abang nak kenal dengan awak lah. Daniel ada. Daniel mana Daniel? Okey. Tak apalah, cikgu bukan dia nak tak. Mungkin dia ada cikgu ke apa. Cuma hari ini saya nak beritahu kan tentang masalah pengguna yang kita lihat di luar banyak yang tertindas, yang kita lihat pada hari ini perlukan pembelaan. Yang kenapa mereka tertindas? Ada yang mereka tertindas kerana mereka orang yang menindas itu lebih bijak daripada orang yang ditindas. Dan ada juga kalau kita lihat pada hari ini kerana kurang ilmu, banyak orang yang terlibat dengan penipuan, banyak orang terlibat dengan penipuan goris dan menang, dan banyak juga orang terlibat dengan penipuan penipuan sedikit handphone, banyak yang berlaku di luar. Jadi saya mengharapkan adik-adik supaya mempunyai maklumat, supaya di masa akan datang nanti bila adik-adik berhadapan dengan masyarakat pada akan datang, adik-adik akan melalui ini supaya adik tidaklah ditipu. Kalau tipu kena tipu sekali tak apa, ni berkali-kali kena ditipu. Kalau di Persatuan Pengundi Islam Malaysia, orang datang ke PPM, datang membuat aduan, banyak yang ditindas daripada semua golongan bangsa, dan kita hanya cuba membantu dan menyalurkan segala maklumat kepada pihak yang berwajib. Jadi saya nak bercakap supaya adik-adik berhati-hati dalam melalui cabaran yang akan datang, cabaran yang akan adik hadapi
supaya di persatuan pengguna juga ada yang membuat aduan. Dia seorang yang pandai, seorang yang bijak, tetapi dia juga ditipu. Kerana orang yang menipu itu jauh lebih bijak daripada dia. Jadi penting yang kita perlu memahami tentang sudut kepenggunaan pada hari ini yang kita perlu sedar. Jadi kita perlu, kalau orang yang nak menipu ini, dia kena tengok, dia kena pastikan yang supaya kalau dia menipu ini, kenapa harus dia menipu. Kerana apabila dia menipu, dia akan menganiaya orang lain dan akan menyusahkan ramai lagi pengguna pada hari ini. Jadi saya pun tak nak berlenggahkan masa. Jadi kita banyak kalau kita lihat pada hari ini, adik-adik bersedia untuk menghadapi cabaran dan sudut penggunaan pada hari ini supaya dia boleh melepasi segala cabaran yang akan datang. Yang kita lihat pada hari ini banyak sedikit-sedikit yang adik-adik perlu tahu yang di masa akan datang nanti adik akan melalui benda ini. Yang kita lihat pada hari ini perlu kita belum sampai lagi di tahap maksimum dalam kita punya hidup pada hari ini. Di luar itu cabaran dia besar. Di luar itu cabaran dia terlalu besar bagi kita. Orang golongan asnaf juga, orang golongan miskin juga adalah pengguna. Kita semua pengguna pada hari ini. Betul? Kita pengguna. Orang-orang susah di luar sana yang perlukan pembelaan daripada kita juga. Yang adik-adik semua akan melepasi satu hari nanti. Yang perlu, orang yang perlu dibela, orang yang perlu dibantu, kita kena bela dan kita kena bantu. Walaupun kita hidup berbilang bangsa pada hari ini. Jadi saya harap-harap kalau saya ada lebih kata cikgu, saya minta maaf. Guru-guru, tidak ada lebih yang saya ingin sampaikan, melainkan untuk menyampaikan dan berkongsi tentang sebab saya bercakap tentang cabaran. Sebab saya melalui cabaran di luar dan bersama juga aktivis-aktivis dan juga pelbagai persatuan yang bersama kita untuk memastikan pengguna pada hari ini supaya tidak tertinggal. Yang menindas itu adalah pengguna juga. Betul tak? Kalau kita tengok, kenapa mereka ditindas? Kenapa mereka ingin menindas orang yang ditindas? Sebab dia tidak praktis apa yang dia pelajari dari dia kecil, daripada di zaman sekolah sampai dia besar. Tak ada. Kalau takkanlah adik nak tipu kawan adik sebelah, betul? Nak tipu tak kawan? Kalau adik ada ilmu, adik tipu, ibarat adik tak ada ilmu, betul? Jadi dari sudut penggunaan, saya banyak bercerita tentang cabaran. Jadi saya dijemput pada hari ini untuk bercerita tentang cabaran-cabaran dan saya diberitahu adalah untuk menggerakkan anak-anak muda supaya memimpin negara di masa akan datang. Banyak orang bercakap di luar, bercakap tentang ilmu, tapi tidak bercakap dari segi kesedaran. Memberi ilmu, semua orang boleh memberi ilmu tentang penggunaan ini, tetapi yang lebih penting kita kena tahu kesedaran awal kita. Sebelum kita terjebak, kita kena mencegah. Jadi itu yang saya lebih nak bercakap tentang mencegah sebelum bertindak atau kita membuat satu tindakan. Kalau orang dah kena tipu, nanti bergaduh pula jadi satu masalah. Jadi kita cuba cegah supaya tidak berlaku masalah. Betul, kita fikir nak curi barang orang ni boleh ke, nak ambil barang orang boleh ke, nak tipu orang boleh ke. Jadi ini kita tentang pengguna pada pengguna. Saya tidak tahu cabaran apa yang akan datang daripada pengguna yang akan datang. Malah kita itu juga seorang pengguna. Tapi itu yang saya lihat, saya boleh kongsikan. Saya memohon maaf kepada guru besar, Puan Siti Rogaya, guru hal ehwal murid dan juga guru-guru dan adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengatakan ucapan terima kasih kepada Cik Islami atas drama yang banyak memberikan inspirasi dan pengetahuan untuk semua. Ia ternyata isi drama ini mampu membuka mata dan dunia para pelajar untuk menjadi insan yang lebih bijak di masa hadapan, bijak dalam memilih jalan hidup, bijak memilih tindakan yang patut dilakukan di masa-masa hadapan.
Sebagai tanda penghargaan kepada Encik Yusof Azmi, majlis ini menjemput Puan Hajah Siti Rogaya Widiaya, Pengetua Cemerlang SMK Bintang Utara untuk memberikan secerhati kenang-kenangan buat Encik Yusof. Terima kasih Puan dan terima kasih untuk Encik Yusof Azmi sekali lagi atas kehadiran ke SMK Sri Bintang Utara. Majlis ini seterusnya menjemput Puan yang berhasil Encik Yusof Azmi dan Barisan Takbir